bersama kita menempuh jalan ini. Bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita semua. Terus melangkah menghadapi segala rintangan, teguh bersama berdepan dengan agenda dunia. Kita masih di sini, cekal utuh berdiri bersama mengharungi demi Malaysia, demi Malaysia. Tanah tumpah darahku, biarkan dunia tahu. Demi Malaysia, demi Malaysia. Tanah tumpah darahku, takkan terbentuk semasa. Demi Malaysia, demi Malaysia. Tanah tumpah darahku, biarkan dunia tahu. Demi Malaysia, demi Malaysia. Tanah tumpah darahku, takkan terbentuk semasa. Demi Malaysia. Assalamualaikum rakan-rakan media. Terima kasih. Bagi pihak Majlis Olimpik Malaysia, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Lembaga Eksekutif MOM yang diterajui Presiden Tan Sri Norza Dr. Muhammad Norza Zakaria kerana mempertanggungjawabkan saya menguruskan kontingen Malaysia selaku Chef Division. Sekalung perhargaan dihulurkan kepada Lembaga Eksekutif MOM dan Timbalan Presiden Datuk Hamidin bin Haji Muhammad Amin dan 5 Naib Presiden MOM serta Setiausaha Agung MOM yang meluangkan masa menghulurkan sokongan dan kata-kata semangat kepada anggota kontingen. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Shalin Zulkifli dan Cik Sharon Wee selaku 2 timbalan Chef Division yang sama-sama membantu saya pagi dan petang atau 24 jam sehari untuk menguruskan kontingen Malaysia sebelum kami sampai di sini dan semasa kami di sini. Terima kasih juga kepada Sekretariat Kontingen yang terdiri daripada Pegawai Majlis Olimpik Malaysia MOM, Majlis Sukan Negara Malaysia MSN, Institut Sukan Negara ISN, pengurus-pengurus pasukan dan barisan jurulatih. Syabas kepada semua atlet yang telah berjuang habis-habisan sepanjang Tamasya Sukan Asia Tenggara ke-32 di Kemboja di bawah cuaca yang panas dan terik, terutama pada awal ketibaan kontingen. Malaysia pada hari ini akhirnya membawa pulang 34 pingat emas, 45 pingat perak dan 94 pingat gangsa, dan tahniah saya ucapkan kepada semua pemenang pingat. Pengalaman mengetuai kontingen Malaysia di Kemboja adalah satu kenangan yang manis bagi saya dan juga satu proses pembelajaran yang tidak dapat saya lupakan. Dari segi penganjuran Tamasya, pada saya dan rakan-rakan saya, Kemboja telah berjaya menganjurkan Tamasya ini pada kali yang pertama dengan melakukan yang terbaik. Setiap negara penganjur yang baru dan kali pertama menganjurkan Tamasya sebesar ini akan berdepan pelbagai masalah atau teething problems pada awal Tamasya. Kami memahami keadaan ini dan sudah bersiap sedia berdasarkan maklumat yang kami terima mengenai persiapan dari segi kemudahan sebelum lepas ke Kemboja. Mujur beberapa masalah yang timbul seperti isu penginapan, memang satu isu yang besar, mula-mula sampai pengangkutan dan persiapan makanan berjaya diselesaikan dengan baik oleh pihak sekretariat hasil kerjasama dengan KOMSEC, Cambodian Olympic Council. Bagi pihak sekretariat, saya percaya bahawa kami telah menguruskan kontingen dengan terbaik dan sentiasa memastikan kebajikan proses latihan dan pertandingan serta rawatan dan pemulihan atlet diutamakan.
Pihak Sekretariat juga mendapat kerjasama yang baik daripada semua pihak, terutama atlet, jurulatih dan pengurus pasukan. Mereka berjaya mengekalkan tahap disiplin yang baik serta menjaga imej negara selama kita berada di sini. Kami juga bersyukur kerana sebahagian besar daripada 676 atlet kontingen menginap dalam perkampungan atlet dan ada diletakkan di hotel di sekitar Phnom Penh, manakala Sekretariat turut memastikan urusan penginapan dan logistik untuk atlet yang berpangkalan di luar seperti di Siem Reap 30 km dari Phnom Penh, Sihanoukville 205 km dari Phnom Penh, Kampot dan 116 km serta Cape 144 km dari Phnom Penh tidak berhadapan dengan masalah besar. Saya mengucapkan setinggi terima kasih kepada pucuk pimpinan Persatuan Sukan Kebangsaan dan ahli gabungan MOM yang memberi hala tuju kepada pengurus pasukan dan pentadbir untuk melicinkan urusan atlet dengan kontingen. Penghargaan yang tidak terhingga kepada pegawai ISN yang bekerja keras sampai mereka mendemam juga tanpa mengira waktu untuk mengendalikan pusat rawatan, pemulihan dan psikologi. Apatah lagi pihak Sekretariat dimaklumkan ada sebilangan atlet yang jatuh sakit dan demam berdepan dengan keadaan cuaca yang cukup panas sehingga mencecah 40 degrees, 40 darjah Celsius. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan Hanayo dan timbalan beliau Yang Berhormat Adam Adli Abdul Halim bersama Ketua Setiausaha Kementerian Dr. K. Gulandran dan timbalan Ketua Setiausaha Puan Ramona Muhammad Azali dan legenda squash negara kita Datuk Nicole Ann David yang sudi melawat perkampungan atlet dan bilik gerakan Sekretariat. Tidak lupa juga kepada ahli keluarga atlet-atlet yang turut memberi sokongan di Kemboja. Bagi pihak MOM, saya juga menjunjung kasih kepada pemangku Raja Perlis Duli Yang Maha Mulia Tengku Said Faizuddin, Putra Jamalulail, Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail bersama Raja Puan Muda Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Al-Kashah Khalil yang berkenan berangkat mencemar duli melawat perkampungan atlet dan kemudahan-kemudahan yang disediakan serta beramah mesra dengan segelintir atlet. Sekalung perhargaan juga kepada Tuan Yang Terutama yang di-Tuan Negeri Melaka Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad Rostam dan Tuan Yang Terutama Datuk Eldin Husaini Muhammad Hashim, Duta Malaysia ke Kemboja, serta kaki tangan kedutaan atas sokongan moral yang diberikan. Secara keseluruhannya kami menyedari hakikat Kemboja telah melaksanakan pelbagai strategi untuk meraih sebanyak pingat di tamasya ini. Bagaimanapun untuk maklumat pihak media yang tadi sebut tadi, saya tidak akan menyentuh atau mengulas tentang prestasi atlet kontingen Malaysia kerana Yang Berhormat Menteri Belia Sukan sendiri bersama Tan Sri Datuk Sri Nurza akan mengadakan sidang akhbar untuk memperincikan persembahan anggota dan prestasi anggota kontingen pada Jumaat ini. Keputusan ini bukanlah bermakna pihak Kementerian Belia dan Sukan, KBS, MOM, MSN ataupun ISN tidak mahu berdepan dengan pihak media. Cuma analisis terperinci terhadap prestasi kontingen Malaysia perlu diperhalusi satu persatu. Dari segi penganjuran tamasya, saya bagi pihak Sekretariat mengucapkan syabas kepada Kemboja secara amnya dan Kemsok secara khususnya bagi sebuah negara yang julung kali menganjurkan tamasya di mana Kemboja adalah negara pengasas. Mereka lulus pada saya dengan cemerlang. Akhir kalam, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua sukarelawan yang telah berkhidmat untuk kontingen Malaysia, khususnya pegawai seranta, pemandu dan pegawai pengiring outrider yang membantu Sekretariat dan kontingen serta semua pengamal media yang berada di Cambodia dan di Malaysia yang bergabung tenaga memastikan laporan-laporan terkini dan semasa terus-menerus untuk tatapan peminat di tanah air. Kami doakan semoga semua selamat dalam perjalanan pulang. Saya sendiri secara peribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak media yang saya rasa memang mesra sekali dengan kami dan memberi liputan yang amat baik. Saya tidak apa-apa komen, malah saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Jadi itu sajalah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ada soalan-soalan tentang isu-isu di Cambodia, saya akan jawablah
Tapi seperti saya sebut tadi, kalau ada isu tentang prestasi itu, saudara-saudari sendiri sekalian pun dapat membuat analisa dan juga pandangan sendiri. Jadi tentang respon tentang itu, saya rasa kita tunggu hari Jumaat ini. Okey, terima kasih. Bukan kebiasaan. Tradisi. Baik, dari tradisi. Okey. Kebiasaan yang kita lakukan. Kenapa? Mungkin boleh bagi sebab No, yang munasabab, adakah disebabkan kegagalan kita menepati sasaran dengan emas Bukan. sebagai punca, Bukan. ataupun kenapa? Kalau ada kegagalan, mungkin kalau beliau dah buat booking flight, lepas tu gagal, beliau tak datang, itu sah. Memang beliau tidak ada dalam kita buat perancangan untuk beliau datang untuk closing. Sebab itu beliau hantar timbalan menteri untuk datang untuk perasmian penutupan. Jadi it's not isu pasal ni, sebab beliau ada hal yang agak penting di dalam negara, jadi beliau tidak dapat hadir. Jadi tradisi itu ialah tidak dapat kita teruskanlah. Tapi pada saya tradisi itu ialah pokoknya tuan-tuan dan puan-puan, pihak media dan juga rakyat Malaysia nak mendengar feedback daripada beliau sendiri seperti selaku menteri. Jadi itu bukannya tidak ada, akan diadakan cuma pada hari Jumaat. Ya. Ya. Kegagalan yang bagaimana dia pada pendirian atau perancangan sebagai pengasihan? Hari ini walaupun tak banyak, tapi is a good ending lah today, happy ending, strong ending 4 pingat emas. Jadi jumlah kita 34 bagi 40, kita kurang 6 lah. 6 bagi 40, 10, 4 pingat 6, 15% lah. Kita defisit 15% atau 6 pingat terhadap sasaran yang kita tetapkan. Jadi kalau saudara-saudari rasa itu satu kegagalan, mungkin pada saya kita tak capai, ya. Sebab kita dah tetap sasaran itu. Tapi adakah sasaran itu sajakah menjadi pengukuran sama ada kita gagal atau tidak untuk termasuk sukan ini. Jadi sebab itu kita kena tengok dari semua aspek. Memang saya akui kita tak dapat. Bukan saya nak bagi alasan atau apa-apa, sebab kita macam-macam kan, cuaca dan lain-lain lah, makan ke apa. Tapi itu pada saya kemampuan yang maksimum yang telah ditunjuk. Kalau tuan-tuan pergi tengok atlet-atlet kita, mereka berjuang habis-habisan. Jadi tidak ada yang kita rasa kita kurang sana sini. Jadi pada saya 34 itu adalah the maximum yang kita buat, hasil daripada perjuangan titik peluh atlet-atlet kita, coach kita dan lain-lain. Jadi nak kata banyak-banyak alasan, kita tunggu bila kita buat analisa terperinci tiap-tiap sukan yang telah bertanding di sukan C ini. Pada masa saya dan Syalin dan Sharon pergi round jumpa atlet-atlet persatuan semua, kami dapati mereka memang persiapan cukup. Cuma mungkin ada 2-3 sukan tu dia tak berapa cukup waktu untuk siapkan tim atau latihan. Tapi bila kita jumpa dia orang semua ada apa masalah apa semua, mereka agak puas hati dengan apa yang ada lah. Terutamanya sukan-sukan teras. Sukan-sukan teras mereka memang siap sedia lah. Mungkin sukan-sukan yang bukan dalam sukan utama kita pun mungkin lah sebab mereka, tapi kita beri peluang akan datang. Jadi dari segi persiapan saya anggap setiap pasukan dah sedia. Tapi bila kita balik besok kita buat postmortem, kita akan kaji semula betulkah dia kata dia dah ready to fight. Because bila kita datang ke sukan C ni, semua orang baik di sini, semua
baik betul lah dari negara asing, tapi kita kena ingat bila kita datang pertandingan macam Sukan C ke Sukan Asia ke, kita dalam war zone ke, kita dalam medan peperangan. Jadi apa pun kita kena very focus dan objektif. Jadi dalam perjuangan, dalam peperangan adalah kekurangan, ada kekalahan dan lain-lain, you know? Ya, itu pandangan orang. Tapi kalau ini saya nama ini bukan analisa yang pada kasarnya pada saya, pada pingat yang kita ada ni, kita berkedudukan jatuh sikit daripada dulu kita 6 kan, bawah Singapura. Sekarang kita 7. Kita sebab jatuh 7 sebab Cambodia naik daripada mana entah, dulu naik nombor 3 nombor 4 itu je. Tapi bila tukar Thailand besok saya ingat kita, tapi kita mana ikutnya, kalau kita tolak Cambodia, faktor Cambodia, kita maintain dan menang gitu lah. Datuk, Datuk, bila tengok soalan dia I memang seram sikit. Satu kegagalan dengan apa yang berlaku secara ringkas lah. Satu kegagalan, adakah ini yang terburuk, situasi yang terburuk untuk Malaysia? Kegagalan yang situasi terburuk untuk Malaysia? Okey, ini pada pandangan orang memang banyak orang banyak view lah kan, yang terburuk lah, yang gagal. Tapi kita tengok keadaan dari segi bila kita buat, kata kita mula sukan di Hanoi lepas Covid kan, 2 tahun setengah tu yang Covid tu, kita hilang banyak atlet, banyak pasukan, banyak atlet yang 2 tahun setengah tak buat apa, di peringkat sekolah pun tak ada. Dan bajet, jadi bermaknanya di peringkat sekolah pun budak-budak tak main apa-apa. Itu maknanya bakat-bakat pun dah hilang. Jadi kalau kita lihat Hanoi, kita dapat 39, sini kita dapat 34. Saya rasa kena berbanding memang tak setinggi Hanoi lah. Tapi tu saya kata kita kena balik besok perinci satu-satu sukan. Selain daripada faktor-faktor di Cambodia ni, okey. Sila. Datuk dari sini daripada awal dari pemain Datuk Indonesia, Thailand, Singapura. So adakah sebenarnya sasaran 40 tu realistik tak? Memang dia mula di Singapura pun dia dapat sampai sini lebih kurang 20 juga aman. memang realistik 40 tu. Memang kita berkeyakinan kita boleh capai. Dari segi Indonesia dan Thailand semua tu, kita kena lihat dari segi semua sudut, termasuk ekonomi, you know. Sebuah negara yang rakyatnya berjumlah 98 juta kat Vietnam, 270 juta kat Singapura, dekat Indonesia 70 juta kat Thailand. Memang ramai orang satu, tapi mungkin peningkatan mereka berkaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Nah. Jadi kita kena kaji, tapi saya ingat tidak orang kata kekurangan apa-apa. Semua kita kena buat kajian dan tingkatkan tiap-tiap sukan. Apa yang berlaku di Kemboja ni umpama gambaran yang cukup jelas lah ke mana hari ini kita di Sukan Asia dan dalam bulan sejarah. Jadi kalau kegagalan berlaku di Kemboja dalam masa 2-3 bulan tu, boleh kita nak ubah boleh. Kind of Boleh. Kita kena ambil langkah-langkah yang positif. Memang boleh. We cannot say kita gagal, tapi tak boleh buat apalah, kita akan dalam keadaan sebegini. That's not the attitude lah. Attitude-nya kita akan bangun semula lah, kan? Atau saya rasa pihak atasan, pihak pasti akan melakukan sesuatu yang positif lah. Tapi bukan sebelum ini pun Datuk sendiri menyuarakan bahawa persiapan kita untuk kemudian lebih banyak masa berbandingkan Hanoi. Jadi apa yang berlaku macam sebaliknya? Tak banyak masa, sebenarnya setahun tau. Hanoi bulan Jun last year, ni bulan Mei. Tak banyak masa yang, tapi kita tak boleh nak bagi situ sebab kita alasan. Semua orang masa yang sama kan. Jadi tu je lah. Ni cakap apa? Untuk Sharon, Suhabi, Syadi, what are the biggest feedback that you give factors in? I know you guys been everywhere, I seen you everywhere. Response ataupun feedback that you need paling penting nak bagi tahu dalam kita berjumpa dengan menteri, what is the most crucial thing? Results, performance aside, something that we really need to fix.
this series, Oh. learning from this series? I think kita nak review balik proses lah. Proses of tiap-tiap sukan tu lah. You know, katalah kalau kita takap athletics, kan, mungkin kita boleh perbanyakkan exposure training di luar negara dan lain-lain. Coach-coach yang berprestasi tinggi dan lain. Itu adalah beberapa langkah yang kita boleh lakukan. Itu mesej saya akan sampai juga lah. Bukannya kita tidak ada, kita ada dekat peringkat sekolah, peringkat college, universiti, tapi kita kena cungkil and develop. No problem. In terms of managing the athletes, this is a tough. The games pun jauh ada multi-dimension. So, in terms of management of the athlete, do you think other areas that they can improve for the next game? No, I think it was all okay, you know, even though some of them are in Siem Reap and some of them are in Sihanoukville. It's no issue because those are different sports, you know. But we are quite lucky, we are all in Phnom Penh. The Games Village was quite near the stadium and that. And in terms of transportation, they provide quite good transportation, and the furthest place is in the city centre, was about 45 minutes, 1 hour, okay lah tu. So I think no issue. I think they did quite well. They did quite good. In terms of managing our athletes? Managing our athletes, I think all the team managers, I did emphasize at the end of the day, they are in charge of that. So most of them, I think they did quite well. And then I have not received any at least complaining managers, not doing their job well. Ada some issue transportation sometimes, itu je lah. But so far tak ada. Injury pun tak ada serius. Cuma diarrhea, demam. Ada cuma floorball. Saya ingat budak dua orang tu terantuk dekat. Tapi kita bawa pergi hospital, scan semua. Dia okay. Thank God tak ada yang serius lah. So it's quite a good outing lah kita ni. Yeah. But all four of you very serious. But today nampak you guys look so drained, so tired. Is this getting to you? No, I think we are faced with reality lah. We are happy, we are satisfied. But you know, when you talk about the target, it's a bit of ni lah. You know, but no, I'm happy because I know they tried their best. It's not an issue that if they didn't try their best, then I would be. We should have got 40. But here they tried their best, and that's what we get. But you all look very drained. Ya. Ya, itu satu hal. Last one. Kalau ikutkan pengumuman sasaran sangat last minute dan banking pun dibuat sangat detail, bukan sehari untuk memutuskan sasaran. Boleh kata-kata tak biasa. You still very ini dengan sasaran tu. Sasaran tu kita buat 3 meeting tu. So it's not last minute thing lah. And sasaran tu kita jumpa, kita bincang dengan setiap persatuan. This is what they say. So that's why kita kena pergi balik ke persatuan lepas ni and actually tell me. You kata boleh. Tapi tengok habis 8/8, 7/8 benda je ni kan. So we have to go back to persatuan. You have to be very honest, very open next time lah. Mungkin kita kena little bit more detail lah. Boleh share dengan kami 40 emas yang disasarkan sukan apa-apa cara apa tu? Saya tak ada detail. Ya, Ibu Menteri akan. Besok nanti we will compare. Okay? Maybe can compare pencapaian tiap-tiap sukan dengan dia punya target. So, dia target. Kata mahukan untuk 2 tahun akan datang di Thailand, Persatuan Sukan kalau mahu meletakkan sasaran ataupun mahu propose sasaran kepada MSN, Kita perlu berpihak di dunia yang nyata. betul. Apa yang mereka ada, kita sangat. In fact, kalau you baca the first time I buat statement, I kata buat sasaran jangan short sendiri, you know. Which I think I shouldn't have said. What I mean is I short sendiri macam, tapi you all pick out I would short sendiri lah. Actually, I didn't mean short sendiri. I would like to say yang boleh dicapai, tapi kita masa itu tahu short sendiri. But it's quite true lah. Kita janganlah bagi sasaran yang, you know, especially berdasarkan apa yang kita tahu. You are the team manager, you are the coach, you mesti tahunya. You must tahu. Yes, tiap-tiap sukan kena. You should know. You patut tahu. You are running the association. Kan? Datuk, sebelum analisis penuh nanti, adakah pihak sekretariat akan bertemu dengan persatuan-persatuan yang telah berjanji? Tapi tak. Terbalik, rehat dulu lah. Ya, nanti kita ni lah, of course. Pihak MSN akan, ya pastilah kita pergi balik ke dia.
Mestilah. Kan? Thank you. Oh, boleh ada lagi. Hasil ketiga 34 emas, 4 tambahan hari ini. Rasanya kalau dapat 40 tu bukan keyakinan yang terbaik kepada SPM. Bukan apa? Bukan keyakinan yang lebih indah. Ya, would have been perfect lah kan, 40 kan. Tercapai sasaran kan, target. Macam kita buat exam lah, kita sasar 9A kan, dapat 8A je, so tak apalah. We try our best, kita dah try our best. Kalau kita tak try our best lah, I know kita try our best. Datuk, adakah jika 40 emas tu tercapai semalam, rumusan boleh dibuat hari ini? Tak adalah, sama lah. Ketua Menteri tak ada kan. Cuma I punya senyum lain sikit lah hari ni. Ya, okey. Saya dengan rendah hati ingin mengucap maaf sekiranya sasaran itu merupakan satu yang diharap-harapkan dan kita setakat ini tidak tercapai 40 tu target itu, tapi apapun peringkat sebanyak 34 itu ada peringkat yang berkualiti dan saya yakin 34 peringkat ini akan terus dapat diperkembangkan lagi lah, insyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.